محمد رسول الله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح المسلمات مغفور بها شيء لله لهم الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله افتح علي حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasih tuan-tuan perempuan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama kita merafakkan syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang limpah kurnia Allah taala dengan izin Allah yang taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berjumpa di alam maya. Setelah kita terhenti beberapa bulan, last jumpa tak silap 26, 23 lah. Lama dah tu. 6 bulan lepas. Sebabkan oleh beberapa penguzuran. Jadi insyaAllah malam ni kita akan sambung pembacaan kitab yang berhati dah nak habis lah insyaAllah. Bulan depan habislah. Fasal 9. Fasal 9 pada membicarakan tentang sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diminta oleh syarak, iaitu fasal 9 redha dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebelum kita pergi lanjut apa maksud redha dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali kita kena faham secara ringkas semuanya apa maksud qada dan qadar. Kerana salah satu rukun iman beriman dengan qada dan qadar. So apa maksud qada, apa maksud qadar? Dari sudut istilah ilmu tauhid, usuluddin, ilmu kalam, kena mengaji juga ilmu kalam, ilmu tauhid atau akidah, ilmu usuluddin ini. Sebab di sana kita akan mempelajari semua rukun-rukun iman yang 6 itu sampai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lazimnya di Malaysia ini kita akan belajar sifat 20. Sebab kita berpegang kepada mazhab Al-Asy'ariyah. Dan kalau 13 itu Al-Maturidiyah, masih lagi dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Memang belajar sifat 20 ni dia agak pening sikit lah. Sukar nak faham. Jadi kalau belajar math, sifat 20 ni belajar macam add math lah. Matematik tambahan. Tapi kata Tok Guru, susah macam mana pun belajar je lah. Hadap je. InsyaAllah lama-lama Allah bagi faham. Tugas kita manusia, makhluk, belajar. Yang bagi faham hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak ada kuasa untuk bagi faham kepada manusia lain. Hanya ajar dan mengajar dan belajar. Adapun yang memahamkan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, qada. Perkataan qada. Dari segi bahasa Arab itu bermaksud memutuskan suatu hukum. Macam seorang, sebab tu dipanggil qadi. Hakim. Tugas hakim adalah buat keputusan, putus sesuatu hukum. Dari segi hukum syarak, istilah syarak, qada itu ialah perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala makhluknya. Bukan manusia saja, semua makhluk. Selain daripada Allah itu makhluk. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang, matahari, planet, malaikat, iblis, syaitan, jin, semua itu namanya makhluk. Jadi Allah telah putuskan terhadap semua makhluknya sama dari segi sudut menciptakannya.
menidakkannya atau mengubahnya. Itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tentukan hidup mati kita, jodoh kita, rezeki kita, apa-apa saja yang kita ada, semuanya Allah yang putuskan. Sama ada Allah nak bagi atau Allah tak nak bagi, atau Allah nak ubah, itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar pula, qadar. Kita sebut qada dan qadar. Mana dulu sebenarnya? Qada dulu ke qadar dulu? Qadar dulu ke qada dulu? Qadar menetapkan sesuatu mengikut kadar tertentu atau segi syarat perkara yang ditentukan oleh Allah semenjak azali, supaya ia terjadi mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Azali apa benda pula? Kita selalu sebut sejak azali. Apa benda azali tu? Kan? Kena faham juga azali tu apa. Azali ni, maksud azali dari segi hukum atau ilmu tauhid ialah suatu masa sebelum terjadinya alam semesta. Sebelum adanya bumi, sebelum ada planet, sebelum adanya bulan, bintang, matahari, sebelum adanya makhluk-makhluk ni. Sebelum adanya alam semesta. Kan? Alam semesta ni luas, bukannya planet bumi saja. Yang sebut 7 petala langit, 7 petala bumi. Satu petala langit tu, satu petala bumi tu satu galaksi. Kan? Ahli sains dah bincang, ahli astronomi, yang 11 planet tu baru satu galaksi. Bayangkan 6 lagi. Maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. So sebelum ada ni, sebelum masa tu ada, kan kita ada masa. Mana pelik sikit ni kan. Susah sikit nak faham ni. Masa malam, masa pagi, masa tengah hari, tengah malam, tengah pagi dan sebagainya. Semua adanya masa. Semuanya ada ruang, ada jisim, ada jirim. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Ya, sebelum ada benda tu, dan azali itu sendiri adalah makhluk Allah. Azali itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ada makhluk ni, Allah dah tentukan sebenarnya. Kita ni lahir bila? Kita ni anak siapa? Anak kita berapa orang? Kita mati bila? Kita kahwin bila? Kan? Esok ni kita makan bila? Lusa kita makan bila? Contoh. So, Allah dah tentukan dah qadar tu. Ketentuan tu. Bila berlaku je, itulah namanya qada. Bila berlaku sesuatu, itu namanya qada. Sejak azali Allah dah tentukan. Muhammad bin Abu contohnya lahir pada sekian-sekian bulan. Bila berlakunya kelahiran itu, itulah namanya qada. Jadi qadar dulu. Qadar berlaku dahulu daripada qada. Qadar, ketentuan. Berlaku sebelum qada. Qada ni pelaksanaan daripada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mati Allah tahu, Allah, sejak azali Allah dah tahu dah kita mati bila. Semuanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlakunya kematian, itu namanya qada. Dan qada dan qadar ini dia saling melazimi, bermaksud dia tidak berpisah. So, apa penting? Sebab tu disebut redha dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang tahap radin, radha anhu wa radu anhu, kan? Orang yang redha Allah Taala ni, dia apa terjadi pun dia dah tahu dah bahawa itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita setakat itu saja, sebab kita takut jadi golongan macam golongan Jabariyah contohnya, Qadariyah, yang tak buat apa-apa melainkan itu semua takdir Allah, semua qada daripada Allah. Sebab dia ada kaitan dengan dia panggil sebab musabab. Dia panggil sebab musabab. Setiap sesuatu tu Allah Ta'ala jadikan takdir Allah. Itu qada Allah juga tu. Setiap sesuatu ada sebab musabab tu. Kita akan tengok nanti ada ayat 11 lepas ni, ibarat kitab lepas ni kan. Contohnya kalau lapar nak makan, asbab dia. Kalau lapar nak kenyang, asbab dia makan. Itu qadar Allah sejak azali. So kita pun makan. Bila makan kenyang, berlakulah qada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seringkaslah kenal dengan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, qala musannif rahimahullah Subhanahu Wa Taala, kata pengarang bahawa redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala itu maknanya. Apa makna kita redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala? Suka hati. Maksudnya tidak keluh kesah.
tidak rasa resah gelisah, tidak bersedih, boleh menerima terhadap segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketiadaan bangkangan segala perlakuan Allah Taala ke atas hamba-Nya. Tidak ada persoalan. Kenapa itu, kenapa ni, kan? Tidak ada. Sebab manusia ni, kita makhluk tidak boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada orang persoalkan, kalau Islam tu betul, kenapa di Palestin tak menang-menang? Bila Allah nak bagi menang? Kan? Bila Allah nak bagi menang? Dia kata, tak menang-menang ni, dah berpuluh-puluh ribu mati syahid. Kan? Masih lagi tak menang-menang. Satu dunia berdoa, tak menang-menang juga. Jangan persoal Allah Ta'ala. Kita hamba, ibadullah. Mana boleh hamba menyoal Tuhan dia. Sebab Allah itu khaliq, kita ini makhluk. Jangan soal Allah bila nak menang. Yang kita kena soal diri kita sendiri. Kan? Kenapa? Contohlah ni, contoh kenapa dunia Islam hanya melihat saja apa yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Kan? Kita duk tanya kenapa Allah tak bagi menang, kenapa Allah tak bagi menang. Kita nak boykot MACD pun 40 kali, 50 kali peti tak. Kan? Ada orang boykot tak pergi MACD, dia order online. Tak? Sama je kan? Nak boykot Milo pun takut, nak boykot Starbucks pun tak sanggup. Lepas tu kita nak tanya Allah bila nak bagi menang, Allah bila nak bagi menang. Kan? Nak berdoa pun takut. Nak takbir pun tak boleh. Kan? Nak bendera pun tak boleh. Auzubillah min zalik. Jadi jangan persoalkan. Dia kata, so apa yang berlaku di Palestin sekarang ni, kita redha kepada Allah SWT itu, dan pada masa sama kita orang Islam patut muhasabah. Kenapa jadi macam tu? Tapi tak pelik lah, sebab Nabi pernah kata kan, di akhir zaman umat tu ramai tetapi lemah. Nabi kata kausail atau al-bahri, seperti buih-buih di lautan. Banyak tetapi lemah, cepat hancur. Sebab apa? Sebab al-wahnu. Hubbul dunya wa karahiyatul al-maut. Suka dunia, cinta dunia dan takutkan kematian. Baik. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan doa dan meninggalkan berubat. Ni ada ni orang itu. Dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang dari engkau sedangkan engkau berkuasa menolaknya, bahkan Allah menyuruh engkau dengan berdoa. Ada kata-kata sahabat-sahabat kita, saya pernah dengar lah ni. Allah itu berkuasa, Allah maha kuasa, makhluk tak, memang makhluk tak ada kuasa. Kan? Allah maha kuasa, kita tahu dah tu. Ada kata tak payah kerja, Allah bagi makan, Allah bagi, yang kuasa bagi Allah Ta'ala, betul. Allah semua Allah Ta'ala, baik buruk semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Tak payah kerja dan sebagainya, tak payah, semua tak payah. Tapi bab mentah darah nombor satu lah. Hak mentah darah free nombor satu. Kan? Sebab kata mengarang, bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan doa dan meninggalkan berubat. Maksud kalau kau sakit, memang sakit, redha dengan sakit. Redha dengan sakit, tapi bukan maksudnya sakit macam mana. Dah takdir Allah Ta'ala, qada dan qada, beriman dengan qada dan qada, biar lah sakit pun. Kan? Kita bukan macam Nabi, contoh Nabi Ayub. Anni massinad-dur anta arhamar rahimin. Dia bila sakit, dia hanya berdoa, wa anni massinad-dur anta arhamar rahimin. Aku telah dihinggapi penyakit dan engkau lah sebaik-baik pemberi rahmat. Kan? Ulat jatuh, diambil, bagi balik ulat tu. Kita bukan standard Nabi-Nabi. Terutamanya bukan standard Nabi SAW. Jadi Allah suruh kita berubat. Sebab dia kata, dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang dari engkau. Dan engkau berkuasa menolaknya. Kan? Sesuatu mudarat kita wajib jauhi. Kan? Sebab Allah Ta'ala memberi kita akal untuk berfikir mana baik, mana buruk. Allah beri kita satu kudrah, satu fizikal kuatan fizikal untuk kita menolak mana yang buruk dan mengambil mana yang baik. Allah Ta'ala gunakan kaki tangan, seluruh anggota badan yang sempurna untuk kita menolak yang buruk dan mengambil yang baik. Walhamdulillah, maka setengah daripada terhimpunnya redha dan qada itu, Ngarang menceritakan tentang beberapa ciri redha yang qada itu. Engkau menuntut sampai kepada kasihnya dengan mengerjakan segala sebabnya. Itu kan sebab musabab.
Redha kepada Allah Ta'ala itu dia kata kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dengan sebab-sebab itu. Tak boleh kat akhirat nanti bila kita masuk neraka kita kata Allah dah takdirkan gitu. Dan Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran untuk berfikir dan untuk bekerja dan untuk belajar dan sebagainya untuk beribadat. Kan? Asbab kepada masuk surga itu adalah ibadat contohnya. Walaupun hak Allah Ta'ala nak masukkan orang tu ke dalam syurga tu neraka itu hak Allah Ta'ala. Tapi Allah dah tentukan di qadar Allah sejak azali. Okay, nak masuk syurga aku sekian. Kena buat benda-benda ni. Kau tak boleh buat benda-benda ni. Itu qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali kita masuk syurga, maka berlakulah qada'nya. Kan? Sebab kita ikut. Kan? Sebab kita tak tahu qada' kita macam mana. Kan? Kalau orang kalau macam tu, Ustaz tak payahlah kita buat kerja-kerja. Dah Allah tak kedirkan dah. Di azali lagi. Masalahnya kita tahu tak qada' kita tu. Takdir kita tahu tak takdir kita. Kan? Budak ambil anak-anak ambil SPM contoh. Anak-anak ambil SPM. Dia suruh dia belajar. Memanglah qadar Allah SWT. Kan? Kalau kau nak berjaya, kalau kau nak qada' kau tu berjaya, takdir berjaya, qadarnya sekian-sekian. Kau kena ikut cara orang berjaya. Tapi kalau kau ikut cara orang yang tak berjaya, qadarnya, takdirnya nanti kau akan gagal. Kita tak tahu. Kan? Kita berjaya tak berjaya. Melainkan kita buat apa yang diperintah Allah Ta'ala. Namanya asbab, musabab. Kan? Walaupun kadang-kadang ada berlaku perkara yang mukhalafatul hawad, perkara yang mukhalafatul adah. Mukhalafatul adah, benda yang di luar kebiasaan, adat kebiasaan. Itu berlaku pada Nabi-Nabi. Adat kata. Allah Ta'ala takdirkan api itu membakar. Bila kita bakar sesuatu, dia akan bakar. Itu qadar dan takdir Allah Ta'ala. Tapi Allah kan kita qada' itu apa nama tu, kalau Allah sama ada mencipta atau meniadakannya atau mengubahnya. Allah boleh mengubah api yang panas membakar itu menjadi sejuk seperti mana berlaku pada Nabi Allah Ibrahim AS. Kan perlu dibakar oleh Namrud dan satu api yang sangat besar. Allah perintahkan api itu pun baridan gitu kan. Dia api yang menyedukkan. Itu di luar kebiasaan adat itu untuk para nabi, para rasul. Adapun untuk orang biasa dia tetap takluk kepada sebab dan musabab. Sebab nak baik contohnya makan ubat. Hakikatnya bukan ubat tu. Dari segi akidahnya bukan ubat itu yang menyembuhkan. Kan? Allah Ta'ala yang maha penyembuh. Yang Syafi yang maha penyembuh. Akan tetapi Allah Ta'ala beri sebab musabab. Nak sembuh kau ubat. Maka kita pun ikut perintah Allah Subhanahu. Dan itulah maksud redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan bahkan meninggalkan sebab itu menyalahi apa yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan sebab itu kata pengarang menyalahi apa yang diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya bukan cara yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bukanlah daripada redha dan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mereka yang dahaga. Ini diberi contoh. Maka bukanlah daripada redha dan qada Allah Ta'ala itu bagi mereka yang dahaga tetapi tidak menghulurkan tangannya kepada air yang dingin. Maksudnya dahaga tak nak minum. Kan? Untuk hilangkan dahaga, hilangkan kehausan, kena minum. Itu qada dan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada pada redha dan qada itu keluar daripada perintah syarak. Bahkan maknanya seperti yang telah lalu, iaitu ketiadaan menyangkal atas perintah Allah Ta'ala berzahir dan batin serta bersungguh-sungguh pada untuk sampai kepada segala yang dikasihakan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sebab itu Allah Ta'ala ciptakan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tidak bercanggah dengan hukum-hukum syarak. Dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum logik manusia. Kan? Contoh, makan kenyang, minum hilang dahaga, makan ubat sembuh contohnya kan. Ngantuk kau tidur kau lega, hilang mengantuk, itu semuanya tidak langgar perintah syarak dan juga logik akal manusia. Sebab Islam tu agama yang boleh diterima oleh akal fikiran. Islam tu agama yang boleh difikir secara logik kebenarannya. Bukan berdasarkan kepada mitos. Benda-benda yang ajaib. Walaupun kadang-kadang benda-benda ajaib itu berlaku, tapi itu jarang-jarang berlaku. Kan? Orang-orang tertentu pilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Jalan tengah hujan. Allah Ta'ala takdirkan berjalan tengah hujan, basah.
Tapi mungkin pada wali Allah, Allah takdirkan kepada dia lain. Dan datang hujan tak basah. Kita tak boleh. Nanti tuan-tuan, memang basah kuyup. Kan? Kita bukan pengkat tu. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Itu takdir Allah. Qada Allah menunggu. Allah Ta'ala suruh buat apa yang diperintahkan dan menjauhkan yang dilarang, yang ni perkara munkar dan maksiat. Ingat tuan-tuan ni. Redha dan qada Allah, kelakuan yang dipuji. Dan ketahuilah, ini dalil-dalil yang diberikan oleh pengarang bahawa redha dan qada Allah Subhanahu Taala kelakuan yang dipuji, yang dituntut oleh syarak. Dan ketahuilah bahawa redha dan qada Allah Taala itu kelakuan yang dipuji serta hukumnya diwajibkan kepada orang mukallaf. Okay? Serta diwajibkan. Maksudnya hukum redha dan qada Allah Taala itu adalah wajib. Pada siapa? Kepada kita lah mukallaf. Bukan mu'allaf, mukallaf. Yang diwajibkan atas kita hukum syarak. Mukallaf, akil, balik, berakal dan balik. Kan? Maka jelas kita seorang yang mukallaf. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, surah Al-Baqarah ayat 8. Allah redha dan akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Ini cerita tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu ajma'in yang mulia. Kan? Sahabat-sahabat Nabi ni golongan yang Allah redha. Sebab apa? Sebab mereka pun redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallah wa min syaqawati bani Adam sakhtuhu bima qadallahu lah. Antara kebahagiaan manusia itu, ia redha dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah daripada kecelakaan manusia itu, ia marah dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan sesungguhnya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma za turidun fayaqulu ridaka. Apa yang engkau kehendaki, maka mereka jawab keredaanmu. So, maksudnya natijah daripada redha itu ialah syurga. Kan? Tidak ada apa lagi yang boleh menghalang seorang masuk syurga melainkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama kata kita mencari redha Allah tu, maksud mencari redha Allah maksudnya mencari kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha kepada kita. Allah suka, kita setuju dengan kita. Kan? Kalau dah Allah redha, maka syurgalah tempat kita. Nak cari Allah redha ni payah ni. Kena satu muhasabah, satu mujahadah yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat kuat. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Syurga tu mahal. Bukan senang dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ulama pesan, jangan kita cari redha manusia, kan? Dan jangan kita tolak redha Allah semata-mata nak mencari redha manusia. Ada orang semata-mata nak memuaskan hati manusia lain sampai dia lupa redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak puaskan hati manusia sampai dia lupa redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak memuaskan hati dia tu. Sanggup tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sangkaannya dia tercedik. Hari ni kita kes di Putrajaya, semua orang tahu bagaimana usaha-usaha golongan-golongan liberal untuk menghapuskan kuasa mahkamah syariah. Sedikit demi sedikit. Dia tak hapuskan semua. Sedikit demi sedikit. Sehingga kan Ketua Hakim Menjaga pun menangguhkan dah kes itu. Dan kita harap kemenangan kepada golongan-golongan kita, kepada umat Islam yang memperjuangkan syariat. Itu belum kita nak ubah hudud lagi tuan-tuan. Kan? Baru mahkamah syariah Malaysia tuan-tuan. Ceritanya buat rumah tangga, buka cerai, tuntutan faraid, begitu-begitu je. Bukan sampai nak hudud sampai 100 kali sebat dan sebagainya. Itu pun nak ditarik. Itu sebab tak tahu mana Allah redha, mana Allah tidak redha. Bagaimana dapat berkumpul redha dan qada Allah dan benci kepada kufur dan maksiat? Dan jika engkau bertanya, bagaimana aku hendak mengumpulkan antara redha dan qada Allah Ta'ala dan benci kepada kufur dan maksiat sedangkan kedua-dua itu dengan qada Allah Ta'ala?
Nasihat aku menjawab sebenarnya berkufur ada masa tu ada dua sudut. Ini ada orang tanya lah contohnya kan. Kalau dia buat maksiat. Dia kata itu pun qada Allah Ta'ala. Kenapa menagak? Allah dah takdirkan aku menagak. Kenapa berzina? Allah dah takdirkan aku berzina. Sejak azali lagi. Pandai agak cakap ke mana. Ya? Jadi macam mana ni nak redha ni? Adakah kena redha dengan maksiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya? Sudut pertama bahawa kufur dan maksiat itu nak qada Allah dan kehendaknya. Maka di sudut ini kita wajib redha dengan keduanya. Kerana hakikatnya kita redha kepada Allah, bukan redha kufur dan maksiat itu. Hakikatnya baik buruk semuanya datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud ayat, maksud ibarat ni, kitab ni. Tetapi kita bukan redha kufur dengan maksiat itu. Kita kufur, kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dah berlaku. Macam mana? Taubat lah. Itu cerita dia. Tapi tak boleh redha dengan kufur dan maksiat. Tak boleh redha dengan, kalau orang kata judi dengan judi. Ada Allah takdirkan judi ada. Kita semailah judi. Kan? Allah dah takdirkan ada agak kat bumi ni. Kalau Allah tak takdirkan, tak adalah. Kita redha dengan apa yang telah berlaku. Lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, bukan redha dengan kufur itu sendiri, dengan batang tubuh kekufuran itu sendiri. Bukan redha dengan jenis-jenis maksiat itu sendiri. Sudut kedua bahawa kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Tu. Sebab tu kita ada konsep ikhtiar. Kalau belajar ilmu tauhid, sebab-musabab satu dan konsep ikhtiar hamba. Ikhtiar manusia. Sebab Allah Ta'ala gunakan akal fikiran. Sebelum kau buat sesuatu bagi orang mukallaf ada akal boleh fikir. Kan? Dengan akal itu Allah Ta'ala suruh manusia belajar. Suruh kita mengaji ilmu agama Allah Subhanahu Taala. Untuk apa kita mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji tasawuf sebagainya? Untuk pilih mana yang betul, mana yang salah. Kan? Jadi dia kata bahawa kufur maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Kan? Maka dua sudut ini kita wajib benci pada keduanya. Orang tu pergi minum arak sebab dia pergi beli arak. Dia pergi cari benda tu, cuba dia tak pergi cari. Dia pergi cari teh tarik ke, Milo tarik ke, teh ais ke, sirap ke. Tapi dia pergi cari, dia ada dua pilihan jalan kita ni kan. Satu jalan ke surga, satu jalan neraka. Kau pilih mana kau nak. Ikhtiar manusia. Pilihan manusia. Ikhtiar tu maksudnya pilihan manusia. Allah Ta'ala gunakan kita akal untuk memilih. Itu nama ikhtiar. Dan kita wajib berlarang daripada keduanya. Seperti kita wajib menyuruhkan kebajikan. Kerana bahawasanya kedua-dua redha dan benci itu tiada berlawanan apabila keduanya berada pada dua sudut yang berlainan. Dan kerana bahawasanya sesiapa yang menyangka bahawa meninggalkan menyuruh dan kebencian dan meninggal menegahkan dan kejahatan kedua masuk dalam redha kepada Allah Ta'ala, maka ialah orang yang jahil. Maknanya kalau dia kata maksudnya sini apa? Kalau kita menyangka bahawa tidak menyuruh amar ma'ruf nahi munkar ni, menyuruh dengan kebajikan itu maksudnya amar ma'ruf nahi munkar. Meninggal menegah kejahatan itunya menyuruh dengan kebajikan amar ma'ruf. Meninggal menegahkan kejahatan itu nahi munkar. Maka ialah orang yang jahil. Setengah berqada Allah Ta'ala wajib menyuruh dengan kebajikan. Wajib melarang daripada kemungkaran. Dan kalau kita redha dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, qada Allah Ta'ala ni, maka kita akan amalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita suruh anak kita solat contohnya. Itu amar ma'ruf. Kita suruh anak kita pakai tudung. Amar ma'ruf. Itu qada Allah Ta'ala kepada seseorang kan. Kita larang anak kita daripada membuka aurat contohnya. Kita larang anak kita daripada pergi ke tempat maksiat. Ni komplain, datang ni komplain kan berbulan berpagi gini. Itu. Qada Allah Ta'ala bahawa konsep maksiat itu haram. Maka kita mencegah. Dan sekurang-kurangnya kita mencegah dengan apa? Kita nak batalkan konsep tak boleh pada kuasa gitu. Mar'amin kemungkaran. Barang siapa yang mengetahui bahawa itu adalah suatu maksiat kemungkaran, fal yughayyiru biyadihi, maka dia kena cegah dengan tangan yang kuasa. Ustaz fa bilisan ni kalau tak mampu dengan lidah. Ustaz fa biqalbih kalau tak mampu juga dengan hati. Wadzalik adhaful iman tasalmul iman atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekurang-kurangnya kita WhatsApp lah kat grup mana-mana ataupun dalam media sosial sebagai bantah komplain itu adalah mencegah apa nama tu menegahkan daripada kejahatan. Kan? Kita tahu apa nak jadi dengan kita ni, Allah Ta'ala alam na'udzubillah min zalik. Banyak perkara yang pelik-pelik berlaku kan.
Hadis Sa'ad, orang Palestin, sahabat saudara mara kita Palestin, berjuang untuk hidup, berjihad fisabilillah, kita duk galak, duk joget, duk berkonsert sini dengan menjemput kumpulan LGBT sebagai na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala jauhkan daripada segala bala bencana. Sebab tuan-tuan, bila Allah Ta'ala turunkan bala bencana, dia bukan kena pada orang yang buat maksiat tu saja. Seluruh tempat tu akan dikenakan bala oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kita Allah Ta'ala jauhkan dengan berkat doa-doa para ahli ulama yang seramai di Malaysia ni, untuk kita yang seramai di Malaysia ni, Allah Ta'ala jauhkanlah daripada bencana-bencana bala-bala yang boleh membinasakan kita semua. Bismillah. Bagaimana dapat diredai dengan bala? Dan jika engkau bertanya, bagaimana aku dapat redha dengan balak? Sedangkan balak itu perkara yang dia benci. Balak ni ujian. Sesuatu yang tak disukai oleh manusia. Sakit. Ada ke manusia suka sakit? Tak ada. Jatuh miskin, apa kedana. Ada ke suka manusia jatuh miskin, apa kedana? Tak ada. Kan? Berperang. Ada ke manusia suka berperang? Semuanya suka kepada keamanan. Kan? Mati. Mana dia suka mati? Kalau boleh nak hidup selama-lamanya, walaupun mustahil. Tua pun orang tak nak. Kan? Dah tua, buatlah macam-macam supaya jadi muda balik. Tak jadi dah. Tapi suka atau tak suka, benci berperkara itu, dia tetap akan jadi. Sebab tu kan, sedangkan balik itu kan dia benci. Dia benci ni dia tidak disukai oleh hati. Tak boleh tak nak kan. Tapi dia akan tetap datang. Kan, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin. Itu dah jamin Allah dah tentukan sejak azali ni. Kan, mesti kami akan uji kamu. Kan, uji kamu yang kamu tak suka. Dan khauf daripada ketakutan, macam-macam takut. Kan, macam jenis ketakutan hari ni. Betul tak? Betul itu balik Allah Ta'ala begitu, ujian Allah Ta'ala begitu. Kan? Wal-ju' lapar. Nak beras pun payah tuan-tuan. Allah Akbar, beras mahal nak mampu. Kita keluar beras mahal. Kan? 5 kilo tu pun RM3, RM2. Telur pun payah nak cari. Makin-makin jadi tu. Makin-makin susah kita ni tuan-tuan. Balik Allah Ta'ala. Wa naqsim minal amwal. Sedikit harta benda, ramai orang jatuh miskin dan sebagainya. Al-anfus, kematian. Wastamarat, hasil mahsul. Wabasyirus sabirin, maka bergembiralah orang-orang yang bersabar. Termasuk juga orang yang redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya benci berbalik itu dengan tabiat. Memang itu fitrah, nature of people. Fitrahnya manusia memang tak suka pada benda-benda yang menyusahkan. Tak suka benda yang susah, tak suka benda yang sakit, tak suka benda yang kurang. Itu semua tabiat. Dan redha dengan bala itu dengan akal. Dan dengan sebab mengetahui besarnya pahala bala itu. Redha dengan bala itu dengan akal, maksudnya dengan berfikir. Dan sebab mengetahui maksudnya dengan belajar. Besarnya pahala itu. Seperti redha orang yang sakit yang minum ubat yang pahit. Dan ia mengetahui bahawa ubat yang pahit itu sebab dari semua penyakitnya. Hingga ia suka cerita dengan ubat itu. Kan? Ada ubat manis. Budak-budak punya ubat pun pahit sebenarnya. Sebab tu budak-budak tak nak makan ubat. Kita juga rasa manis. Kan? Sirap, demam, budak batuk dan sebagainya. Dan kita kata manis. Rasa apple, rasa strawberry, rasa orange. Budak-budak tak rasa pahit. Ubat kita lagi pahit. Tapi oleh kerana kita tahu kepahitan itu menjadi ubat, maka kita akhirnya kita minum juga ubat tersebut. Bahkan terkadang ia membelinya dengan harga yang mahal dan ia mengupah pada doktor menikamnya dengan jarum. Bahasa lama menikam dengan jarum, tutup jarum lah. Tutup lah jarum dan sebagainya, ubat tu. Dan setengah daripada sebab geratuan kotak itu bahawa engkau meyakini i'tiqad bahawa Allah Ta'ala ada hikmah pada segala kerja yang ia kendakinya. Sekalipun terkadang kita tidak mengetahui hikmah yang demikian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216.
116. Allah Ta'ala kata apa? Dan kadang-kadang kamu suka kepada sesuatu, tetapi buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Itu sebab tu bila berlakunya sesuatu bala, sesuatu yang kita tak suka, maka disebut selalu ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Hikmah sebalik apa kita suka, tapi Allah kata ada keburukan pada yang aku tak suka. Jadi aku terbalikkan. Kan? Kita selalu bagi contoh kan, naik kapal terbang lah kan. Satu keluarga naik kapal terbang, dia nak pergi melancong luar negara. Tiket semua dah beli, semua dah bersiap-siap. Adalah sebab-sebab, tengah jalan kereta rosak dan sebagainya. Sampai-sampai airport dah terlepas. Sedih tak? Bala tu kan, sedih lah. Seronok ni cerita kat orang aku nak pergi London ni. Kan anak-anak bukan main gembira lagi kan nak pergi ke London. Cerita kat kawan-kawan kat sekolah, so kalau pergi London kau macam-macam lah seronok ni kan. Kawan-kawan ni kirim bukan klinik. Tiba-tiba tak jadi pergi. Mau tak mengamuk kawan tu. Sedih lah kan. Kemudian tak berapa lama lepas tu dapat berita kapal terbang tu jatuh. Semua orang mati. Kempas semua penumpang mati. Allah dah kata kamu suka. Memang kamu suka naik kapal terbang melancong sebagainya, tapi Allah tahu sebalik itu ada keburukan. Tidak Allah ubah, tetapi dia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dapat pahala ni tuan-tuan di saat awal ni tu dia dah redha. Bukan dah jadi macam tu baru dia redha. Dah jatuh kapal terbang, nasib baik lepas kapal terbang. Tak? Kalau tak terlepas kapal terbang itu kita mati. Dah tak ada pahala tu. Dia pahala tu bila dia redha ni mula-mula tu. Terlepas kapal terbang, dia redha Allah sebab dah takdir Allah. Disebut tu. Tu dah qada Allah Taala. Takdir tu macam mana? Kau buat macam mana pun kalau tak boleh pergi, tak ada pergi juga. Susah kan? Susah lah tu. Biasanya kita mengamuk dulu lah. Kita salah bantu, salah bantu. Itu redha kepada Allah Ta'ala. Ni kita redha tu daripada awal ni. Kita suka. Ada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ada hikmah dia tu. Ya? Macam berlaku kematian. Kan? Berlaku aksiden contohnya. Orang yang redha, dia akan timbul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang dia susah nak terima, dia salah orang tu, salah orang ni, itulah dia ni, bawa laju lah, itulah dia ni. Tak cermat, macam-macam. Kalau dia tak, macam-macam kalau tak keluar, dia tak mati. Memang dah takdir Allah dia mati yang gitu. Itu maksud redha dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus nak buat macam mana pun kalau Allah takdirkan dia mati melanggar, macam melanggar. So, bila dapat berita kematian tu, ahli keluarga dapat berita kematian tu, dia pun redha. Kan? Dia tak mempersoalkan apa-apa. Itu dah pahala yang besar bagi orang redha dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan keyakinan tersebut akan mengeluarkan daripada hatimu penyangkalan dengan soalan kerana apa dan bagaimana. Kenapa mati? Bagaimana mati? Tak payahlah itu maqada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti Nabi Musa AS. Dia ada menyangkal pekerjaan Nabi Khidir AS. Tatkala ia mengetahui hikmah Nabi Khidir AS menebuk perahu orang-orang miskin, membunuh kanak-kanak dan mendirikan dinding yang hendak runtuh. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kita boleh tengok baca surah Al-Kahfi. Ceritanya ayat 60 sampai 82. Tuan-tuan boleh buka lepas ni surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Cerita bagaimana Nabi Musa menemani Nabi Khidir AS berjalan, bermusafir. Sedangkan Nabi Khidir kata, innaka lan tastati'a ma'a sabra, kamu ni tak boleh tahan, tak boleh sabar dengan aku. Kan? Nabi Musa kata, ikut dah dulu, aku insyaAllah aku jadi orang yang sabar. Boleh. Nabi Khidir kata, boleh ikut, tapi kau jangan tanya soalan. Apa aku buat, kau diam. Tapi Nabi Musa tanya juga. 3 perkara. Mula-mula, Nabi Khidir tebuk perahu orang-orang miskin. Jalan kat sungai tu. Kan? Jadi dia tebuk. Jadi Nabi Musa tanya, kenapa kau tebuk perahu orang miskin ni? Kan? Dia nak cari makan macam mana? Contohnya lah kan. Nabi Khidir kata, kan aku dah cakap, kau tak sabar. Jalan lagi. Sampai tengah jalan, dia bunuh kanak-kanak tu pula. Dia bunuh kanak-kanak. Dia bunuh kanak-kanak. Nabi Khidir kata, kenapa kau bunuh kanak-kanak tu? Tak kesian ke dia mak bapak dia macam mana? Kan? Nabi Khidir kata, aku dah cakap, aku tak boleh dengar. Tak bersabar. Last, kau jangan tanya gitu. Sampai satu tempat, dia dirikan dinding yang hendak runtuh. Walaupun ceritanya dinding tu, rumah tu
Dia tak layan pun Nabi Musa yang dia nak minta air, dia minta makan dia tak layan, buat bodoh. Kalau kita orang buat bodoh macam kita kan tak layan, kita memang tak tolong lah. Tiba-tiba Nabi Khidir nampak satu dinding rumah tak runtuh, dia tolong bina lagi. Kan? Nabi Musa tanya, dah pasal apa kau nak tolong dia, tak tolong kau. Nabi dia kata, okey stop kat sini. Kau tak ikut aku lagi, aku akan terang satu-satu. Okay. So yang tebuk perahu orang miskin tu sebab apa? Itu hikmah lah tu. Qada Allah Ta'ala tu kenapa disuruhnya Nabi Khidir tebuk perahu tu? Nabi Khidir kata di hadapan sana ada raja yang zalim yang akan merampas semua perahu-perahu orang miskin. Tak kira orang miskin orang kaya, dia akan rampas semua perahu. Dan maka dia, kalau aku lepaskan dia ni, bukan dengan perahu, dengan dia mati kena bunuh. Hikmah dia tu. So dia tebuk perahu, tak payah pergi sana. Selamat. Hikmah dia. Dan kenapa dia bunuh kanak-kanak tu? Sebab kanak-kanak itu kufur Allah SWT, sementara orang tuanya mukmin. Untuk beriman SWT, dia takuti kata budak itu nanti akan menyesatkan orang tuanya. Lalu dia bunuh cepat-cepat. Dan dinding itu dia kata milik dua orang anak yatim. Rumah tu sebenarnya milik dua orang anak yatim. Dan bawah rumah tu ada harta yang banyak untuk kesenangan dua orang anak yatim tersebut. Lalu dia buatlah dinding tu untuk anak yatim. Rumah yang hendak runtuh itu. Itu apa nama tu? Hikmah. Sebalik qada dan qada Allah, kadang-kadang kita nampak suatu itu mudarat. Tetapi apa nama tu, Allah Ta'ala maha mengetahui akan hikmahnya. Sebalik setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. So manusia, kita redha dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang susahlah sebab nak redha ni kan. Sebab kita banyak bertanya kenapa. Betul tu kan? Sebab apa? Kenapa aku? Kenapa bukan dia dan sebagainya. Jelas habis. Utamakan dan bimbangi diri sendiri dahulu. Okay, ni diceritakan, ni ceritalah tuan-tuan. Diceritakan bahawa seorang Nabi SAW, seorang Nabi telah mengerjakan ibadat di atas sebuah bukit. Dan situ ada mata air berhampiran dengannya, ada macam perigi lah. Mata air masuk perigi. Maka seorang yang menunggang kuda singgah pada mata air itu. Mungkin orang musafir naik kuda, dahaga singgah dekat perigi. Lalu ia minum airnya. Dan ia terlupa kendi, dia ada bawa kendi. Mungkin dia bawa beg. Beg yang di dalamnya ada 1,000 wang emas. 1,000 dinar tuan-tuan. Bapak raya ni. Bertawan ni. Kemudian orang lain datang ke situ, maka ia mengambil kendi itu. Jadi orang yang minum, yang tunggang kuda tuan-tuan, dia tertinggal kendi emas tu. Duit emas tu, tak dilupa. Datang orang lain minum. Okay. So yang orang kedua ni ambil kendi tu. Ambil emas dia tu. Kemudian datang pula seorang miskin yang memikul kayu api. Lalu ia minum air itu dan berbaring untuk berehat. Datang orang miskin, minum. Orang ketiga datang, minum. Lepas minum, hilang dahaga, letih, rehat, tidur. Kemudian orang hak pertama tadi yang tunggang kuda tu tadi, tak tertinggal emas tu tadi, kembali ke tempat itu. Tetapi kendinya tidak kelihatan. Yang dinampak siapa? Orang miskin hak nombor 3 tadi. Lalu dia bersangka buruk, ia menangkap orang miskin yang menuntut kendi daripadanya. Dia ingatkan orang miskin hak nombor 3 tadi tu curi kendi dia. Soal-soal hak miskin tak mengaku. Bukan saya ambil. Dan ia menyeksakannya. Orang naik kuda tadi tak percaya. Kau ambil ni, mesti kau ambil ni, macam mana kau letak kau yang ada kat sini. Tapi ia tiada mendapat kendi. Lalu ia pun membunuhnya. Kesian tak? Kesian lah cerita ni, kesian kan? So cerita tak habis kat situ. Maka Nabi itu bersembah ke Tuhan. Maksud Nabi itu tanya Tuhan, wahai Tuhan, apa hal ni? Contohnya kenapa dia macam ni? Orang lain yang ambil kendi, orang lain yang kena bunuh. Kan? Kenapa kau membenarkan orang zalim yang lain dan kau membiarkan orang yang zalim itu mengerasi atas orang miskin ini? Sehingga ia membunuhnya. Bukan miskin itu ambil kendi dia. Kan? Tapi kenapa ya Allah engkau membiarkan orang yang zalim itu membunuh orang miskin yang tak bersalah? Itu pandangan Nabi itu, orang miskin itu tidak bersalah. Maka Allah berfirman kepada Nabi itu bermaksud, bimbangilah ibadatmu. Itu maksudnya utamakan diri kamu sendiri. Bukanlah kerjaanmu untuk mengetahui rahsia kerajaan Allah SWT. Sebab tu jangan tanya Allah kenapa dan mengapa. Sesungguhnya orang miskin ini dahulunya
Kenapa Allah Ta'ala takdirkan budak miskin yang dibunuh oleh orang? Pernah dia kata orang miskin ni dulu dia bunuh bapak dia yang tunggang kuda ni. Bapak tunggang kuda tu, hak yang tunggang kuda tak tahu pun si orang miskin ni hak bunuh bapak dia. Tapi sebenarnya orang miskin ni lah membunuh bapak dia. Maka aku biarkan dia membalaskannya. Kan? Dan sebenarnya bapa bagi yang menunggang kuda itu dahulu telah mengambil 1,000 wang emas daripada harta yang diambilkannya itu. Maknanya jahat belaka. Kan? Budak miskin ni bunuh bapak kepada tunggang kuda ni. Tunggang kuda ni pula curi. Bapak si tunggang kuda ni pula curi pula umbang emas daripada hak nombor 2 yang ambil tadi tu. Maka aku pulangkannya kepadanya daripada harta pusakanya. Dan ketahuilah bahawa yang tuntut daripada hamba itu ibadat yang menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan apabila mengingatkan mati itu sebesar sakal yang memberi ibadat, maka sini saya menyebutkannya. Maka insyaAllah pada berhadapan yang terakhir sebut bab fasal 10 mengingati mati. Wallahu Ta'ala a'lam. Itu lebih kurang sebanyak yang boleh saya sampaikan sekadar ilmu yang cetek dan rendah yang sedikit ini tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan mendapat penjelasan lebih lanjut daripada guru yang ada, insyaAllah. Wallah ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Ngantuk dah tak? Saya tadi kuliah dekat lain. Balik tu sini.